Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, apa khabar? Semoga korang semua baik-baik saja. Semoga semuanya dipermudahkan urusan. Kalau yang masih setia bersama saya tu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Susah je kan setia dengan saya. Saya ni bukan setia sangat orangnya, tapi kalau macam ginilah cara korang layan saya, terharu di hati. Tapi tak apalah. Saya nak mulakan cerita pada malam ni dengan bismillah. Pada dah lama join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notifikasi button. Pada yang baru join, jemput-jemputlah subscribe geng. Kita masih lagi dalam projek kita 30 hari 30 story puaka. Tak tahu cerita yang keberapa dah. Ini kalau korang tak hargai, tak sayang aku lagi, aku tak tahulah. Pada yang ikuti cerita ni daripada awal sampai akhir, thank you so much geng. Aku hargai sangat-sangat. Dan pada malam ni kita teruslah kepada cerita seram kita, sebab tak nak sembang lama-lama. Dan cerita pada kali ni tak lain tak bukan sebuah cerita seram, kisah mistik, kisah misteri. Memang channel aku memang cerita pasal kisah seram je geng. Tak kalah lampu merah macam gini kau nak cerita pasal gosip-gosip artis. Nak tahu pasal gosip artis, bukan ini tempat dia. Itu kau pergilah tengok Melody ke, Astro Ceria ke. Dekat sini cerita seram. Dan pada malam ni, cerita seram yang aku nak kongsikan ni agak special sikit lah. Sebab dia ni tentang saka. Kau tahu saka tu apa? Saka ni kalau di kalangan orang Melayu ni boleh dikatakan macam benda yang biasa kita tahu, biasa kita dengar. Sebab apa? Sebab nenek moyang kita dulu, na'udzubillah min zalik lah, pada yang mana ada, memang diorang membela saka ni. Dan saka ni pula bukan yang diorang sengaja nak ambil, bukan yang diorang macam berjalan dekat taman tiba-tiba seronoknya kalau bela saka, boleh main buaya yang sama-sama. Tidak, bukan. Orang zaman dulu dia bela saka bersebab, antara salah satunya sebab dia nak lindung diri daripada segala kecelakaan. Dia nak suruh jaga kebun, dia nak suruh jaga rumah, jaga ahli keluarga. So itu fungsi saka pada waktu dahulu. Sebab waktu dahulu tak ada zaman sekarang ni. Zaman sekarang dah ramai polis. Zaman dulu polis jarang-jarang nak jumpa. Ini kan pula polis, penjahat ramai geng. Kat kampung tu penuh penjahat, perogol, perompak, semua ada. Jadi sebagai seorang insan yang lemah, waktu tu ilmu agama pun tak kuat. Diorang macam tak berapa nak percaya kepada ilmu agama sangat. Jadi cara tercepat, terpantas adalah dengan memiliki saka. Kau pergi sembah pokok mana-mana, nanti datang jin tolong lindung engkau, berdampinglah sehingga ke hari kiamat. Itu kalau tak dibuang lah. Kalau dibuang, hilanglah saka tersebut. So malam ni nak cerita pasal saka geng. Tapi saka ni pula dalam cerita ni bukan saka dia, tapi saka roommate dia. Kau tahu tak? Ibarat macam kau duduk dalam satu rumah, bukan saka pasal kau, tapi pasal kawan kau punya saka yang ganggu kau. Jadi elok-elok kalau mana yang berkongsi-kongsi rumah, kongsi-kongsi bilik tu, tanya elok-elok member kau. Abang nak tanya soalan lah. Apa nak tanya soalan apa? Abang ada saka tak? Kalau dia mengaku, hati-hati geng. Sebab apa? Sebab takut jadi macam cerita ni. Nak tahu cerita apa? Sabar jap, kita layan intro dulu. Nama pencerita pada malam ni adalah Ani tau. Ani ni dia nak cerita pasal sebuah kisah seram yang berlaku waktu zaman universiti dia dulu. Sekarang ni dia dah 2 tahun dah kerja. So cerita ni cerita lama lah. Dan cerita ni juga bukan pasal diri Ani ni, tapi pasal roommate dia waktu di universiti pada hari tu. Nama roommate Ani ni adalah Nina. Ani cerita lepas je SPM, dia diserap masuk ke salah sebuah IPTA yang berada di Selangor. Hari pertama waktu dia daftarkan diri, waktu tu macam excited gila dapat masuk universiti buat pertama kali. Dah lah dapat masuk universiti, benda tu yang memang diidam-idamkan daripada dulu lagi. So lepas dia daftar, setiap pelajar ni akan diberikan satu kunci untuk ke sebuah rumah. Dan rumah tu pula bukan duduk seorang. Rumah tu akan duduk ramai-ramai. Contoh satu rumah 8 orang. So dibahagikanlah satu bilik 2 orang. Contoh. So Ani ni pun dapatlah satu kunci di mana rumah dia berada di betul-betul tengah blok tingkat 5. Dalam rumah tu adalah dalam 8 orang. Dan dia bernasib baik sebab dapat bilik berdua.
So Ani pun masuk rumah, Assalamualaikum. Dia orang pertama yang masuk dalam rumah tu. Dia pun pergilah cop bilik. Nampak bilik yang paling lawa kan, yang macam nice dia masuk bilik tu. Dia terus masuk-masukkan barang. Dah masuk barang, dia kemas-kemas sambil tunggu kawan sebilik yang baru masuk. Waktu tengah kemas tu adalah a few housemate dia datang. Assalamualaikum, saya Zakia. Awak Ani je? Ini kawan kita Fatimah. Dia berkenalan lah sekawan rumah. Tapi tunggu. Kawan sebilik dia tak sampai. Sehinggalah Ani ni dah nak siap berkemas, barulah muncul seorang perempuan bertudung, cantik elok, datang daripada kampung, bagi salam. Assalamualaikum, ni bilik saya, awak roommate saya ke? Sopan budak yang menegur. Ani pun jawab, oh awak roommate saya? Ya, nama saya Ani. Nama awak siapa? Perempuan tu jawab, nama saya Nina. Dia pun berkenalan lah. Berkenalan elok, tanya asal pada mana, suka makanan apa, suka minuman kegemaran apa, borak-borak nak berkenalan kan. Setelah beberapa lama dia berkenalan dengan Nina ni, si Ani ni diperasan yang Nina ni dia ada macam berkelakuan sedikit aneh berbanding dengan kawan-kawan serumah yang lain. Nina ni dia seorang yang pendiam tau, dan tak banyak cakap. Dia ni pula jenis yang tak bergaul dengan kawan-kawan serumah yang lain. Senang cakap, jenis yang kau tanya sepatah dia jawab. Awak suka minum apa? Sirap. Awak suka makan apa? Nasi ayam. Keluarga awak tinggal dekat mana? Kuantan. Kau faham tak kawan yang macam tu? Tanya sepatah kau jawab. Kita ni baran, tapi tak apa, sebabkan roommate, kita sabar. Nina ni juga dikatakan seorang yang suka terperat dalam bilik. Dia tak suka melepak dengan kawan-kawan yang lain. Kalau boleh, habis je kelas, terus balik ke rumah, duduk dalam bilik. Dia buatlah kerja dia, tak tahu kerja apa yang dia buat. Ada satu hari tu, Ani ceritalah, pagi tu Ani pergi ke kelas macam biasa tau. Tapi disebabkan jarak antara kelas ke blok asrama tempat Ani tinggal ni tak berapa jauh, jadi dia senang nak ulang alik. Contoh, dah pergi kelas pagi, tiba-tiba kelas yang kedua pada waktu petang, pukul 3. Jadi selalunya Ani akan beli makanan dekat kafe, lepas tu dia balik ke bilik. Dia akan makan-makan, dia akan tidur kejap, lepas tu baru bangun untuk ke kelas yang petang. So nak dijadikan cerita, hari tu macam biasalah. Ani dah siap makanan, dia pergi naik ke bilik. Dia pun makan. Sampai je dekat rumah, pintu bilik yang lain semua bertutup. Mungkin ada orang dalam bilik, ataupun mungkin semua pergi ke kelas. So Ani pun macam dia tak nak bersosial pada waktu tu. Dia terus menuju ke biliknya. Buka je pintu bilik, tak ada orang, kosong. Nina mesti dah pergi ke kelas. So Ani pun duduklah dalam bilik tu. Dia makan macam biasa. Dah kenyang, perut pun dah membusung. Dia pun fikir, oh ini ada lagi 2 jam ni, seronok juga kalau aku tidur ni. Okay lah, tak apalah, aku kunci jam, aku tidur. Dia pun terlelap. Sejam kemudian, Ani pun macam terbangun tau. Dan Ani ni, dia terbangun dalam keadaan terkejut. So apa sebab pada waktu tu Ani terasa seperti katil dia ni digoncang dengan begitu kuat, seperti ada gempa bumi. Ani bangun dalam keadaan terkejut. Waktu dia bangun je, katil tu berhenti daripada bergoyang. Ani dalam keadaan mamai, dia fikir, ish, aku mimpi ke apa ni? Dia pun ambil telefon, dia tengok jam. Dia tengok jam, beberapa minit lagi sebelum alarm berbunyi. Dia pun fikir macam, ush, alamak, lagi setengah jam kelas. Okay lah, kena siap-siap cepat ni. Terus dia siap-siap. Dia terlupa pasal apa yang jadi. Dia pun pergilah ke kelas macam biasa pada hari tu. Sehinggalah petang tu, dia balik semula daripada kelas. Dia terus menuju ke katil. Dah penat gila kan. So waktu ni Ani ni dia baru nak baring tau. Dan bila dia nak baring, dia baru teringat peristiwa yang berlaku petang tadi. Waktu ni si Nina ada dekat katil, tengah main telefon. Dia pun nak cubalah borak dengan Nina. Nina, nak tahu tak, aku tadi tengah hari aku tidur tau. Lepas tu macam aku tak tahulah, aku rasa macam hati aku kena gegar dengan orang. Tapi bila aku sedar tak ada orang pun, Nina. Tapi aku tahulah itu betul ke mimpi ke, aku pun tak sure. Waktu si Ani ni bercerita dengan semangatnya pasal kejadian yang berlaku, kau tahu Nina balas apa? Nina balas, oh, ya ke? Sepatah je, menyakitkan hati kan.
Tapi tak apalah, abaikan. Waktu tu hari berlalu dengan pantas tau. Nina pula tak tahu macam mana, dia macam ada mood nak bercakap. So dia pun mulalah bercakap, popek-popek bercerita tentang hari-hari dia. Siap mengajak tau kawan daripada bilik lain masuk dalam bilik dorang sebab nak berborak. Dan sejak daripada tu dorang bertiga pun macam rapat-rapat lah. Kawan dia yang baru datang ni pun selalu datang lepak sekali, selalu borak, selalu tengok cerita sama-sama. Dan kawan dia ni pula jenis orang yang suka bercerita tau. Jadi pada malam tu, dorang mulalah mendengar sebuah cerita seram yang kawan dia tahu berlaku di blok sebelah. Dorang borak macam biasalah. Kawan-kawan, nak tahu tak, dekat blok sebelah ada beberapa pelajar kena histeria tau. Memang histeria tu memang teruk gila lah. Seorang je yang kena. Dan dikatakan sebab budak tu kena histeria, dia bawa balik sejenis batu. Tapi batu tu dia dapat daripada tepi court badminton. Yang kau tahu tepi court badminton tu kan, ada sebuah lombong. Dan lombong tu dikatakan lombong lama. Jadi dia ambil batu tu, dia simpan dalam poket, dia bawa bilik-bilik. So cerita, perempuan tadi pun cakap lah, itulah perempuan tu dia dah ambil batu, dah bawa balik bilik. Sebab batu tu dia cakap macam batu lawa. Dia batu biasa tepi jalan, tapi macam bentuk dia lawa, macam bentuk bulat macam tu. Dia bawa balik bilik. Malamnya kena rasuk histeria, menjerit-jerit, menangis-nangis. Orang yang kena rasuk tu cakap dia suruh pulangkan balik batu tu ke tempat asalnya. Waktu ni si Ani ni mendengar dengan semangat macam, betul ke? Kena rasuk. Kesian. Mendengar dengan semangat. Tapi si Nina ni dia macam senyap je. Dia macam buat tak tahu je. Dia macam pandang je. So diorang pun borak. Sedar-sedar dah pukul 12 malam. So yang member tadi pun beransur lah balik ke bilik dia. Diorang pun dah mula tutup lampu, baring di katil masing-masing. Jam menunjukkan hampir pukul 12.30 malam tu. Si Ani ni dia cakap yang dia masih tak mengantuk tau. So dia mainlah telefon dalam gelap. Lampu semua dah tutup. Bilik tu dalam keadaan gelap gelita. Hanya lampu daripada luar tempias masuk ke dalam. Waktu tengah main telefon ni, dia perasan yang Nina dekat sebelah macam dah terbaring terlelap. Sebab dia dah baring mengikut belah macam gini. So Ani cakap, dah tidur kot, tak apalah, mainlah phone. Dia mainlah phone, main. Tiba-tiba si Ani ni dia macam dah start mamai. Mata dia macam pejam tak pejam. Dia dah ngantuk tapi dia paksa untuk terus celik sebab nak main phone punya pasal. Waktu itulah Ani terdengar satu suara. Suara ketawa perlahan, seperti bunyi waktu tu Ani dia dengar bunyi gelak tu. Dia rasa macam ni gelak betul ke gelak mimpi. Dia still tak gerakkan badan dia. Dia still baring menghadap dinding. Belakang ni ada Nina. Dia menghadap dinding, dia bunyi orang gelak kat belakang. Dia fikir macam ini macam betul ke aku mengigau ni. Dia in denial. Dia macam tak nak mengaku yang dia tengah dengar bunyi gelak tu. Sehinggalah tiba-tiba bunyi tu lagi lama lagi kuat. Waktu ni Ani macam dah sedar sikit. Dan dia fikir, Nina dekat belakang tengah WhatsApp member dia kot sambil gelak. Serentak dengan itulah bunyi gelakan tu makin kuat. Tak tunggu lama geng, Ani pusing badan. Dia pandang ke arah Nina. Nina seakan macam tak bergerak. Dan bunyi ketawa tu masih kedengaran perlahan-lahan daripada arah Nina. Selalunya kalau kita baring, kita gelak, bahu akan tergerak sikit kan. Tapi tidak, ibarat macam Nina tengah tidur. Waktu ni Ani dah seram. Dia terus bangun. Dia ambil bantal. Dia capai tombol pintu. Dia keluar daripada bilik, pergi ke bilik sebelah. Waktu ni dah berdebar member ni geng. Dia ketuk pintu member sebelah. Assalamualaikum. Geng, buka kejap. Member dia pun buka pintu bilik. Tengok si Ani ni muka dah putih ketakutan, muka dah pucat-pucat. Dia pun cakap, Ani, kau okey tak? Tak apa, kau masuk. Ani masuk bilik. Diorang terus kunci pintu. Ani ni pun ceritalah dekat diorang apa yang berlaku, apa yang dia dengar. Lepas tu kawan dia ni berani semacam tau. Dia cakap, tak boleh lah tinggal Nina seorang dalam bilik tu. Kau jadi apa-apa dekat dia. Tak apa, kejap kita orang pergi tengok. Dia pun pergilah tengok seorang-seorang. Pintu bilik terbuka. And bilik diorang ni macam berhadapan. Ini bilik kawan dia, ini bilik ni Ani dengan Nina. So dia pun keluar bilik dia. Dia buka pintu bilik Nina. Dia intai ke dalam. Nina elok tengah berdengkur geng. Waktu tu
Terus member dia tadi pusing balik ke bilik. Ani cakap, sorry aku tak berani dah tidur dekat bilik tu. Aku tumpang bilik korang untuk malam ni So diorang pun okey lah, tak apalah, jomlah kita siap-siap nak tidur. Waktu ni lampu dah ditutup tau. Diorang tengah prepare nak tidur. Ani tumpang katil member dia. So diorang tidur berdua lah. Katil ada dua kan, kiri kanan. Ini dua orang, ini seorang. Dia macam berimpit-impit sikit. Waktu baru nak tidur, tiba-tiba masuk notifikasi telefon. Ting. Bunyi WhatsApp masuk. Ani pun ambil lah telefon dia. Dia tengok WhatsApp tu daripada Nina. Waktu ni Ani macam pelik. Kawan-kawan, Nina WhatsApp lah. Dia pun macam kenapa Nina WhatsApp? Cuba kau buka. Bila Ani buka WhatsApp tu, Nina WhatsApp Ani. Dia cakap, Ani, kenapa tinggal aku seorang-seorang? Aku takut sangat ni. Macam aku bunyi orang gelak dekat tingkap bilik kita. Ani, tolong datang, tolong azankan bilik ni Ani. Aku takut. Waktu ni disebabkan tiga-tiga tu takut sangat-sangat, diorang terus letak telefon tu. Diorang tidur berpelukan, 3 orang geng dalam satu katil. Sebabkan takut sangat, dia ignore WhatsApp Nina pada malam tu. Pagi esoknya tu, Ani ni dia cerita apa yang berlaku dekat Nina. Kawan-kawan pun ada sekali lah waktu tu. Dia ceritalah dekat Nina, cakap, semalam aku dengar mio gelak. Aku takut sangat, aku terpaksa tinggalkan kau. Maaf tak balas WhatsApp kau. Nina pun bagi tahu cerita yang sebenar. Nina cakap, kawan-kawan, maaf, aku sebenarnya ada saka. Aku minta maaf sangat tak bagi tahu dekat korang. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Saka penjaga aku tu dia macam marah dengan jin yang rasuk pelajar-pelajar histeria dekat blok sebelah. Saka tu macam minta tolong aku. Dia minta tolong untuk aku buat sesuatu, tapi aku tak tahu nak buat macam mana sebab aku tak pandai. Tapi Saka tu macam marah. Dia cakap ustaz dekat blok sebelah baca something yang ayat Quran kuat-kuat sangat sampai ke dia sakit. Dia minta tolong aku tapi aku tak tahu. Waktu tu Nina ni macam ketakutan sangat-sangat. Ani pun cuba tenangkan Nina. Waktu ni Ani dengan kawan-kawan ni rasa macam, kesian gila dekat perempuan ni. Ada Saka kot. Yang Saka tu dia tak reda pun. Tak apalah. Diorang pun berborak dengan housemate. Diorang macam berkawan tau dengan Nina ni. Dia macam tak nak Nina sorang-sorang. Bagus kawan-kawan ni. Dia macam, tak apa Nina, kita sama-sama. Kita orang tak takut. Yang penting engkau jangan suruh apa-apa daripada kita orang. Diorang berkawan lah. Dan Nina cerita yang Saka tu sebenarnya daripada atuk nenek dia lagi. Waktu kecil, dia mimpi nenek dia bagi satu benda dekat dia. Dan waktu tu dia kecil tau. Dia rasa macam, mimpi je kot nenek nak bagi benda. So dia terima je lah. Dan lepas dia terima tu, banyak benda jadi dekat keluarga dia. Lepas satu-satu, kakak dia kena rasuk, mak dia kena rasuk, bunyi bising dekat atap rumah, dan banyak lagi. Nina cakap yang dia sekeluarga ni dah bawa pergi berubat, dah pergi macam-macam, tapi tak ada kesan apa-apa. Seperti macam pergi berubat tu sia-sia. Saka tu susah sangat nak lepaskan. Sebab apa? Sebab Saka ni daripada zaman nenek moyang lagi. Dah sebati dalam darah daging keluarga Nina. Dan Nina cerita lagi yang Saka tu ikut je dia pergi mana-mana. Dan yang sebenarnya Nina ni nampak je Saka tu ada dekat sebelah dia. Cuma dia tak cakap dekat orang. Dan sekarang ni waktu Nina tengah bercerita dekat kawan-kawan housemate dia ni, sebenarnya Saka tu ada je dengan kita, tengah dengar apa yang kita tengah cakap ni. Tapi dia tak suka aku cerita pasal dia. Jadi aku tak boleh cerita detail. Aku hanya boleh cerita yang dia ada dengan kita. Waktu ni semua housemate dia dah gerun, dah takut. Lepas kejadian tu, diorang makin lama makin rapat geng. Dan time tu juga Nina macam dah selesa tau dengan diorang. Dah boleh berborak, boleh gelak, boleh berhibur lah macam orang-orang perempuan biasa. Tapi ada satu kes ni yang membuatkan Ani ni trauma dengan Nina sehingga ke hari ni. Membuatkan dia teringat. Waktu tu dah hujung semester. Pelajar pun dah ramai pulang ke rumah untuk cuti SEM, kecuali beberapa orang pelajar yang kena stay sebab exam dia tak habis lagi. Waktu tu dalam rumah tersebut hanya ada 4 orang. 2 buah bilik sahaja yang berhuni. Yang lain semua dah balik awal. So yang ada hanyalah bilik Ani dengan Nina. Lepas tu bilik kawan dia yang aku cakap berdua macam gini kan. Kawan dia tu tak balik lagi 2 orang. Nak dijadikan cerita, esoknya Ani dengan Nina ni ada exam tau. So dia decide nak stay up, tidur lambat sebab nak study. Tak sabar tunggu esoknya. Dan waktu tu jam menunjukkan pukul 11 malam. Nina pun cakap dia dah ngantuk nak tidur. Ani pula dia still nak study. So dia beritahu Nina, tak apalah, Nina tidurlah. Tutup lampu. Tak apa, Ani pakai lampu meja study ni. So tutup lampu bilik, dia buka meja study yang kecil tu. Meja study diorang ni betul-betul tepi tingkap tau.
Susunan bilik diorang macam memanjang macam gini. Ada macam saya cakap, macam gini. Ada almari, katil, meja study, tingkap. Dia sepasang macam ni lah. So waktu tu tingkap bilik mereka dibuka seluas-luasnya sebab nak biarkan angin daripada luar masuk ke dalam. Dan setelah lebih kurang 30 minit Nina tidur, tiba-tiba Ani dapat rasakan yang sesuatu sedang bermain dengan rambutnya. Waktu ni Ani sikat rambut tau. Dia macam toncang, ada sanggul dekat atas. Dia terasa macam ada benda sedang mengalur-ngalurkan jari dekat rambut dia. Mula-mula dia ingatkan lalat ke binatang ke apa ke. So dia macam gitu je lah. Dia ingatkan bukan benda serius. Dan sehinggalah tiba-tiba daripada arah belakang Ani macam ternampak sesuatu. Ani tengah study, belakang dia ada katil Nina, betul tak? Dan kalau kita jeling sikit, kita akan nampak macam sama-sama apa ada di belakang. Ani terdengar bunyi perempuan gelak betul-betul datang daripada arah belakang. Ani terpaku. Dia ambil kekuatan, dia jeling ke arah belakang. Dan Ani ternampak betul-betul di atas katil Nina. Ibarat macam Nina tengah tidur elok, tapi contoh ni Nina, dia tidur kat sini. Di katil ni seperti ada orang tengah duduk. Satu lembaga hitam berambut panjang. Sama-sama je. Ani tak berani nak pusingkan kepala. Lembaga tu duduk straight je, ibarat sedang memandang Ani yang tengah belajar. Waktu ni Ani buat tak nampak. Bunyi gelakan tu makin lama makin kuat. Ani berdiri perlahan. Dengan kekuatan hati dia ni, dia berjalan melintasi makhluk tersebut. Waktu dia melintas makhluk tu, bunyi gelak mengekek. Bunyi macam waktu tu Ani cakap dia tak bawa apa-apa, tak bawa busuk, tak bawa wangi. Yang hanya adalah bunyi mengekek je. Ani jalan melintasi makhluk tersebut sambil cuba untuk pandang ke arah lain. Dia pusing tombol, dia keluar daripada bilik. Dia terus ketuk pintu bilik depan. Housemate diorang ni pun macam dah tahulah kalau Ani ni tengah malam ketuk pintu bilik diorang, mesti ada benda seram yang jadi. Malam tu lagi sekali Ani tidur dengan roommate dia. Esoknya lepas exam, Ani jumpa Nina tau. Dia tak, sebabkan takut, Ani ni tak masuk bilik ambil barang semua. Tidak, dia pinjam baju kawan dia, pensel kawan dia nak jawab exam, semua benda daripada kawan dia sebab takut punya pasal. So terus jumpa dekat dewan exam je. Ani jumpa Nina, dia cakap, Nina, semalam Ani kena ganggu lagi lah, tapi kali ni seram sikit. Ani nampak benda yang gelakkan Ani tu. Ani takut lah. Nina waktu tu dia pun cakap, dia cakap, Ani, Nina nak minta maaf. Sebenarnya Saka tu pernah cakap yang dia sukakan Ani, dia nak berkawan dengan Ani. Nina minta maaf. Nina minta maaf sangat Ani. Waktu ni Ani ni macam terkedu. Dia macam terkedu walaupun dah Nina minta maaf berkali-kali. And Ani tahu ini bukan salah Nina pun, tapi Ani tak boleh nak brain benda tu. Ani dia buat bodoh, dia terus tinggalkan Nina seorang-seorang. Dan Ani bagi tahu itulah hari terakhir dia jumpa Nina. Lepas tu diorang lost contact, WhatsApp tak balas. Bila dah buka SEM, Ani cuba cari mana Nina, tapi ramai classmate cakap yang Nina ni dah berhenti. Dan sehingga kini Ani rasa terkilan sebab dia tak sempat cakap apa-apa pada hari terakhir diorang jumpa. Thank you gang, thank you so much sebab sudi dengan cerita sampai habis. Thank you so much. Gatal pula misai aku ni. Okay, so cerita pada malam ni sebenarnya dia bercampur tau. Agak sedih, agak seram. Tapi seram tu dia lebih pada sedih. Sebab apa? Sebab benda ni kita tak nak. Budak tu tak nak pun, tapi terpaksa. Cuba berubat pun, ubat tu macam tak berkesan buat dia. So kita doakan yang baik-baik lah untuk Nina. Semoga sekarang ni Nina melalui hari yang lebih baik. Dia tak ada lah diganggu. Sebab kesian member ni nak belajar sampai berhenti belajar. So kita doakan semoga dia dipermudahkan geng. Pada korang pula, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notifikasi button. Jangan lupa subscribe geng. Bantu-bantulah. Tap screen. Ada ke tap screen? Tapi thank you so much geng. Semoga kita jumpa geng dalam 30 hari 30 story puaka. Dan kalau mana yang ada Saka tu, simpan elok-elok. Sebab kita risau nanti orang lain yang jadi story puaka. So assalamualaikum, selamat malam. Have a good night everyone.